Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua yang sedang menonton video ini, khususnya kepada klien-klien AADK, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Apa khabar semua? Harapan saya agar anda berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Dan pada yang sedang bekerja, sentiasalah mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Pakai pelitup muka, jaga jarak dan sanitize tangan sentiasalah apabila berurusan dengan orang ramai. Baik, saya Puan Mastura binti Mukhlas dari Pejabat AADK Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada hari ini saya ingin berkongsi satu topik yang saya fikir penting dalam membantu proses kepulihan tuan-tuan dan puan-puan sebagai seorang recovery person. Dan juga untuk memastikan kehidupan kita dalam tempoh pandemik ini berjalan dengan baik, dan kita dapat mengamalkan gaya hidup sihat lah. Baik, saya nak kongsikan beberapa tips kesihatan kepada anda semua. Yang pertama sekali berkenaan dengan menjaga pemakanan seharian. Baik, kita pun sedia maklum dalam tempoh pandemik ni kita tak dapat pergi ke mana-mana kan, khususnya di Kuala Lumpur, di beberapa lokaliti telah ditetapkan kawasan-kawasan yang berada dalam PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Jadi dah tentulah masa terluang kita ni memang berada di rumah. Jadi apa kata dalam tempoh ini kita pastikan kita mengamalkan gaya hidup sihat melalui pemakanan seharian yang seimbang. Sebab kalau kita tidak menjaga amalan pemakanan ni, kita takut ataupun dikhawatiri kita ni akan mengalami masalah-masalah kesihatan seperti kencing manis, darah tinggi dan penyakit jantung. Jadi pastikan kita plan menu-menu makan kita ni, makanan kita di rumah ni untuk anak-anak kita ataupun ahli keluarga kita ni dengan makanan-makanan yang seimbang. Yang kedua, tips kedua ialah bersenam ataupun beriadah. Baik, senam atau beriadah dalam tempoh pandemik ni memang sukarlah untuk mereka yang saya rasa terutamanya yang biasa buat aktiviti outdoor macam cycling, berbasikal, jogging di tempat awam. Jadi apa kata dalam tempoh pandemik ni, lakukan aktiviti senaman ringkas di rumah seperti skipping, dan aktiviti mengurangkan peluh macam membersihkan rumah. Kita tukar rutin kita menyapu, mop. Sekurang-kurangnya bila kita berpeluh, kita dapat sisa toksik daripada badan tu akan dikeluarkan, dan badan kita ni taklah menjadi lesu sepanjang masa kan. Dan sebab bila kita rasa lemah, lesu, tak cergas, ini pun akan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan anda ni akan jadi tidak aktif dan ada kecenderungan untuk anda anda jatuh semula. Jadi bila kita ada aktiviti seperti ini, sekurang-kurangnya badan kita ni jadi sihat kan, sebab melalui peluh yang keluar tu, sisa toksik tu dapat dikeluarkan, dan membantu otot tubuh kita ni untuk menjadi lebih kuat dan pengaliran darah tu akan menjadi lebih baik lah. Yang ketiga, tips ketiga ialah menjaga kebersihan rumah. Macam saya cakap tadi lah, kita pastikan sampah-sampah makan tu dibuang. Dan kita pastikan pengudaraan rumah tu baiklah. Maksudnya tidak mengumpul sisa-sisa makanan bagi tempoh yang lama. Bila kita jaga kebersihan ni, sekurang-kurangnya kita dapat satu persekitaran yang baiklah, kondusif untuk anak-anak dan keluarga kita yang memang di mana sepanjang masa akan berada di dalam rumah.
Itu pun satu orang kata amalan gaya hidup sihat yang baik lah, yang boleh dipraktikkan ketika dalam tempoh PKPD ini. Baik, tips yang seterusnya ialah mengelakkan perbuatan yang menjejaskan kesihatan. Okey, perbuatan yang menjejaskan kesihatan ni saya rasa semua maklum lah. Firstly, aktiviti seperti merokok, minum minuman alkohol dan mengambil dadah. Okey? Kita tahu macam tabiat menghisap rokok ni sebenarnya tidak baiklah untuk kesihatan kan, sebab kita bila kita berada di rumah, kita bila kita merokok dalam kawasan rumah, lagi-lagi kalau kawasan rumah kita ni macam agak terhad kan, jadi pengudaraan tu tidak baik, khususnya kepada mereka yang ada anak-anak kecil ataupun ibu bapa yang dah berumur. Jadi kita kena jadilah seorang insan atau individu yang bertanggungjawab. Okey, kalau kita merokok tu pastikan merokok di tempat yang jauh daripada daripada anak-anak kita, dan abu-abu rokok tu pun pastikan dibuang di tempatnya. Okey, janganlah dalam tempoh pandemik ni kita masing-masing dalam keadaan stres, kita menambah lagi tekanan dengan keadaan yang kita buat yang boleh memudaratkan seisi rumah kita. Okey, elakkan perbuatan-perbuatan seperti itulah dalam tempoh pandemik ini. Okey, seterusnya menjalani pemeriksaan kesihatan. Okey, ini pun saya nak tekankan terutamanya kepada klien-klien ADK yang belum mendaftar dalam program suntikan, program imunisasi kebangsaan COVID-19. Okey, bagi mereka yang telah mendaftar dan telah menerima suntikan vaksin ni, saya ucapkan tahniah di atas keprihatinan dan tanggungjawab yang telah anda lakukan sebagai rakyat Malaysia. Bagi mereka yang belum, saya harap anda semua daftarlah segera dalam program imunisasi kebangsaan ini dalam aplikasi MySejahtera tu. Okey, bukan apa bila kita dah menerima vaksin, sekurang-kurangnya bila nanti satu masa nanti bila kita dapat berkumpul atau bersemuka, kita dapat lakukan aktiviti dengan kelompok dalam keadaan kita rasa selesa, secure kan, sebab masing-masing dah ada menerima suntikan. Jadi persekitaran ataupun keadaan di sekeliling kita tu, bila kita buat sesuatu program tu akan jadi lebih selesa lah, dan orang lain pun confident untuk berada dalam sesuatu tempat program yang kita jalankan. Jadi saya harap anda semua yang masih belum mendaftar untuk program vaksin ni, sila berbuat demikianlah dalam keadaan segera melalui aplikasi MySejahtera. Baik, yang terakhir sekali, tips untuk mengamalkan penjagaan kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat ialah dengan mengatasi stres. Baik, ini saya rasa input ataupun poin yang penting. Sekiranya anda ada signage ataupun tanda-tanda mengalami kemurungan, okey, ataupun depresi, isolasi, mengasingkan diri kan, segeralah berhubung ataupun bercakap dengan ahli keluarga atau siapa-siapa yang berada dengan anda sekarang. Kalau rasa nak menghubungi pegawai pemulihan, boleh berbuat demikian, ataupun telefon pejabat ADK berhampiran, tinggalkan nombor telefon, minta pegawai untuk hubungi anda semua. Sebab dalam tempoh pandemik ni semua orang terkesan, tidak ada certain golongan saja. Sebab punca rezeki kita pun dah kita tak dapat bekerja seperti biasa kan, lagi-lagi mereka yang bekerja hari, jadi pendapatan memang terjejas kan. Kita tengok kes-kes kat luar pun ramai yang menghadapi masalah depresi ni. Jadi saya ingin berpesan, sekiranya anda ada tanda-tanda seperti ini, silalah berhubung dengan pegawai pemulihan anda ataupun siapa-siapa pegawai yang menyeli anda untuk berbincang. Sekurang-kurangnya bila kita berbincang atau berkongsi masalah ni, akan ada rasa release, kita dapat melepaskan sedikit tekanan yang berada dalam diri kita. Okey, saya rasa itu sahaja tips saya untuk hari ini. Saya harapkan anda semua sentiasalah menjaga diri, okey, jaga SOP, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain sesi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.